Christian Eriksen tumbang, pingsan, tak sadarkan diri ketika game Euro. Assalamualaikum, hai, saya Dr. Fakhrul Razi. Dekat dalam channel saya kongsikan tentang ilmu perubatan dan prosedur pembedahan. Ada satu topik penting yang saya perlu share berkenaan dengan insiden semalam, iaitu CPR dan akibatnya dan apa yang perlu kita buat kalau terjumpa dengan insiden yang sama. Kemungkinan yang berlaku adalah dia darah tak sampai ke otak, tak boleh, jantung tak mengepam dengan efisien. Kadang-kadang boleh jantung tu berhenti pump, berhenti berdenyut, ataupun berdenyutan dia tak sekata. Jadi supply ataupun darah punya pump tu tak efisien. Itu pun boleh menyebabkan kesedaran berkurang. Dia boleh tumbang. Perkara pertama yang kita kena check, kita kena tahu dia ada nadi lagi ke tak ada. Okay, basically dia punya assessment adalah daripada A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. So airway and breathing, kita tengok dia masih bernafas ke tak. Kalau kita ketuk, tepuk, bangun, dia bangun, maksudnya dia sedar. Kalau dia boleh sebut nama dia, airway clear, breathing clear. Maksudnya airway ni adalah saluran pernafasan kita daripada hidung, mulut sampai ke trachea, kemudian sampai ke paru-paru. Jadi saya nak puji Kapten Denmark ni. Perkara pertama dia buat, kawan dia tengah baring, dia make sure lidah tak mengganggu pernafasan, tak mengganggu saluran pernafasan. Dia macam satu pipe pernafasan. Kalau ada lidah ataupun apa-apa yang obstruct, yang ganggu airway tu, itu akan menyebabkan problem. Jadi perkara pertama yang dia clear, airway, clearkan, dia tolak lidah. Tapi jaga-jaga kalau pasien yang sawan, pasien yang tu jangan buat macam tu. Masuk jari, habis kena gigit. Perkara yang bagus adalah kalau dia terlentang, kita balikkan dia supaya lidah kita, kalau kita terlentang, lidah kita akan tutup airway. Kalau kita baring, at least dia akan jatuh ke tepi. So kalau pasien-pasien yang fit, sawan apa semua, kita akan baring, kita akan sengitkan dia supaya lidah dia tak mengganggu airway. Kemudian breathing, pasien tak bernafas, pesakit tak bernafas, tak ada respon, kita check nadi ada tak ada. Kalau nadi tak ada, asystole, kita panggil asystole. Asystole maksudnya tak bergerak langsung, jantung tu diam. Kalau jantung tu pump laju, nadi akan laju. Jantung tu pump slow, kita akan rasa nadi dia slow. Kalau jantung tak pump, tak ada. So kepentingan jantung dia adalah kita kena selamatkan. Paling cepat kita kena selamatkan, paling awal kita kena selamatkan adalah jantung. So kita buat CPR. Insiden semalam bagus kerana airway dia clear, breathing, circulation, dia terus buat CPR. Dan apa yang membantu adalah kepentingan CPR yang dibuat awal, dia boleh membantu circulation kembali. Okey, pump jantung, circulate ke otak, circulate ke organ-organ penting, jadi organ-organ ni masih selamat. Kan kalau jantung tak dipump, tak dibuat CPR ataupun defibrillator, kita panggil AED, kalau tak start benda tu, jantung akan berhenti pump, otak akan lama-lama mati, organ-organ lain akan mati, tak dapat diselamatkan. Insiden yang berlaku semalam, pemain ni di start CPR immediately, terus cepat-cepat start CPR. Ini perkara yang harus dipuji. Selain daripada teammate dia buat wall, kemudian kapten dia tenangkan isteri. Memang macam tu juga kalau di hospital, kita akan tutup tirai, kita akan buat CPR, akan tolong sebaik mungkin, kemudian kita akan comfort waris pesakit. Kalau berlaku di luar, call 911. Kalau anda tahu macam mana nak attend, buat macam tadi, A, B, C, D, airway kena clear dulu. Make sure tak ada apa-apa yang tersumbat, makanan atau apa-apa dekat hidung atau mulut. Make sure berjaga-jaga dengan jari anda. B, breathing, ada bernafas ke tak ada bernafas, ataupun dia tersumbat, ataupun ada masalah pernafasan, ataupun masalah asma ataupun apa yang menyebabkan dia berhenti dan jantung. C, circulation, pendarahan, circulate macam mana. Okey, semoga ada manfaat. Assalamualaikum.